Salam sejahtera, kita bertemu lagi dalam berita Borneo Today TV malam ini. Pelajar diminta mematuhi perintah kuarantin di rumah atau berdepan risiko dimasukkan ke pusat kuarantin. Pengarah Kesihatan Sabah Datuk Dr. Christina Rundi berkata, mana-mana pelajar yang didapati melanggar perintah menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari akan dimasukkan ke pusat kuarantin. Pelajar yang ingkar perintah kuarantin boleh dikenakan hukuman mengikut Seksyen 24 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara tidak melebihi 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Sementara itu, beliau berkata terdapat segelintir pelajar yang memilih untuk dikuarantin di pusat yang telah disediakan kerana pelajar berkenaan memahami risiko terhadap ahli keluarga mereka, khususnya golongan yang berisiko. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Christina berkata, pasukan kesihatan mental dan sokongan psikososial telah memberikan intervensi kepada 11,414 individu termasuk petugas barisan hadapan di Sabah sehingga 27 April lalu. Kaedah kutipan zakat secara pandu lalu antara inisiatif diambil Majlis Ugama Islam Sabah MUIS bagi memudahkan umat Islam menunaikan kewajipan membayar zakat fitrah dengan mengambil kira penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan akibat pandemik COVID-19. Kaunter zakat fitrah pandu lalu mula beroperasi di perkarangan Wisma MUIS hari ini dan dibuka seawal 8 pagi hingga 5 petang sepanjang Ramadan. Sebelum ini, Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri, Datuk Aidil Mokhtar menyatakan kaunter pandu lalu itu antara 4 kaedah pembayaran zakat fitrah yang dibenarkan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah semasa PKP. Kaedah pembayaran lain termasuk pembayaran secara online melalui perkhidmatan bank dan aplikasi online, pembayaran secara langsung melalui amil serta melalui kaunter pejabat bahagian zakat dan fitrah MUIS. Tahun ini, sasaran pungutan zakat fitrah yang ditetapkan oleh MUIS adalah sebanyak 10.9 juta ringgit. Kerajaan yakin industri pelancongan di Sabah mampu untuk dipulihkan semula selepas pandemik COVID-19 berakhir kelak. Timbalan Ketua Menteri Datuk Christina Liew berkata, usaha memperkasakan semula industri berkenaan menerusi promosi pelancongan Sabah akan dipergiatkan secara berperingkat dengan sokongan negara lain seperti China. Katanya pelancongan antara sektor paling terjejas di Sabah akibat pandemik itu. Beliau yang juga Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar berkata demikian kepada media selepas menyaksikan majlis penyampaian sumbangan peralatan perubatan daripada 2 syarikat swasta kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu semalam. Datuk Christina berkata pihaknya akan mengadakan mesyuarat hari ini dengan ketua-ketua jabatan di bawah kementeriannya untuk mengenal pasti langkah yang perlu diambil selepas COVID-19. Menurutnya, usaha untuk memulihkan bidang pelancongan, pembangunan dan hidupan liar antara perkara yang akan menjadi keutamaan dan dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Naib Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Jun Suong menggesa Putrajaya memperbetulkan perbezaan harga diesel industri antara Sabah dengan Semenanjung Malaysia. Katanya pemain industri di Sabah terpaksa membeli diesel pada harga 57% lebih mahal daripada harga bahan bakar itu di Semenanjung Malaysia dan ia sesuatu yang tidak boleh diterima. Diesel industri di Sabah dijual pada harga RM1.73, manakala harga jualan di Semenanjung adalah RM1.10. Datuk Juns yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan berkata, layanan Putrajaya terhadap Sabah akan membantutkan pertumbuhan ekonomi negeri ini. Katanya Sabah adalah pengeluar minyak, namun pengguna termasuk kilang dan nelayan di negeri ini terpaksa membeli diesel dengan harga yang jauh lebih mahal berbanding Putrajaya. Beliau berharap Putrajaya akan memperbetulkan kesilapan ini.
Kawalan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (ESKOM) mengesahkan 5 nelayan warga Indonesia yang diculik di perairan Tambisan Lahad Datu 17 Januari lalu masih dalam tawanan kumpulan penculik di selatan Filipina dan bukannya ditahan orang tengah sebagaimana dilaporkan sebuah akhbar tempatan. Komander ESKOM Dato' Hazani Ghazali tidak menolak mungkin ada pihak yang mengambil kesempatan menjadi orang tengah sebagai perunding antara kumpulan penculik dengan keluarga mangsa. Terdahulu, media berkenaan melaporkan mangsa culik Arsyad Dahlan 41 tahun, Laba 32 tahun, Riswanto Hayano 27 tahun, Edi Lawawolopo 53 tahun dan Syarizal Kastamiran 29 tahun sudah dibebaskan oleh kumpulan penculik melalui rundingan. Bagaimanapun, semua mangsa kini ditahan oleh orang tengah bertujuan meminta bayaran lebih. Kumpulan penculik meminta wang tebusan antara 3 juta ringgit sehingga 4 juta ringgit bagi pembebasan semua mangsa. Kidnapping forensic ni is a peluang yang dia ada. Okay. Ada peluang, ada mangsa, dia masalah. Ini permainan, orang kata cat and mouse game. Tikus dengan kucing punya permainan. Betul tak? Kidnapping berlaku di mana-mana. Rompakan di laut, jenayah di laut berlaku di mana-mana. Tapi di pihak kita kita cuba perketatkan dengan segala apa kemampuan yang kita ada. Alright. Pelbagai taktik digunakan penyeludup rokok untuk mengabui pihak berkuasa. Di Lahad Datu, seorang lelaki menggunakan lori syarikat didaftarkan di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi kebenaran menjalankan kerja perkhidmatan perlu atau essential services sebagai penghantar barangan pos laju yang membolehkannya bergerak melepasi beberapa sukatan jalan raya dari Tawau ke Lahad Datu. Bagaimanapun bukan barangan perlu yang dibawanya, sebaliknya lori itu memuatkan rokok kretek seludup dianggarkan bernilai hampir 1.8 juta termasuk cukai. Bertindak atas maklumat diterima, suspek berusia 27 tahun berjaya ditahan kastam di Jalan Silam Lahad Datu Selasa lalu. Penolong Ketua Pengarah Kastam Sabah, Dato' Abdullah Jaafar berkata, hasil pemeriksaan mendapati 1.0 juta ringgit batang rokok kretek pelbagai jenama disimpan di bahagian belakang lori di pandunya. Suspek ini direman 14 hari bermula dari tarikh ditahan dan kes disiasat mengikut Akta Kastam 1967 dan Akta Excise 1976. Menurut Dato' Abdullah, ini tangkapan terbesar kastam di Sabah tahun ini bagi kes penyeludupan rokok kretek. Di Sandakan, 2 lelaki memberi alasan kunci pintu tertinggal demi mengelak lori kontena yang membawa muatan kira-kira 2 juta batang rokok seludup ditahan di Pusat Pemeriksaan Daratan Sapinango dekat Beluran semalam. Bagaimanapun, usaha 2 suspek berusia 34 dan 38 tahun itu sia-sia apabila ditahan anggota daripada Batalion 15 Pasukan Gerakan Am Sandakan yang bertugas di pusat pemeriksaan itu kira-kira pukul 10 malam. Pegawai Memerintah PGA Batalion 15 Sandakan, Superintendent Toipi Lamat berkata, kontena itu hanya dibuka sebaik tiba di IPD Beluran dan ia didapati berisi pelbagai jenis rokok tidak bercukai. Anggaran keseluruhan rampasan termasuk lori adalah 1.65 juta ringgit. Selain disiasat mengikut Akta Kastam 1967, kedua-dua suspek juga akan didakwa kerana melanggar PKP dan kes disiasat mengikut Peraturan 3/2 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah dalam kawasan tempat berjangkit 2020. Jika 3 hari lalu petugas sekatan jalan raya of COVID-19 dikejutkan dengan gurauan melampau bunyi tangisan wanita seakan Pontianak di Jalan Tenom Sipitang yang dilakukan segelintir individu, hari ini gurauan nakal itu berterusan. Dipapar kemunculan Pontianak di bulatan jalan raya awal pagi tadi menggemparkan pengguna jalan raya di daerah itu. Tindakan pihak tertentu meletakkan patung itu di lokasi yang menjadi antara laluan utama penduduk papar dikuatiri akan membahayakan pengguna jalan raya yang panik dan terkejut pada waktu malam. Video patung itu mula tular di media sosial sejak semalam. Motif perbuatan ini tidak diketahui. Namun, berkemungkinan ia bagi menghalang penduduk papar supaya tidak melakukan pergerakan di waktu malam ketika PKP.
Some mature in the forces. On the sing one of crosses. Some mature in the forces. On the sing one of crosses. Ah! Baru berusia 3 tahun 6 bulan, namun aksi tersendiri Ukasha Audrey Junaidi dari Labuan ketika menyanyikan lagu genre punk rock metal Killing in the Name, nyanyian asal kumpulan Rage Against the Machine dari Amerika Syarikat menarik perhatian lebih 2.2 juta netizen sejak dimuat naik di Facebook pada 26 April lalu. Video nyanyian rockers cilik berdurasi 2 minit 12 saat itu turut ditonton hampir 350,000 kali di YouTube setakat ini. Malahan gitaris Rage Against Machine sendiri, Tom Morello memuat naik video berkenaan di laman sosial Instagram pribadi dan mendapat lebih 510,000 tontonan di kalangan 1.1 juta pengikutnya. Bapa Audrey Junaidi Japri atau Ujang Ijon, 44 tahun berkata, dia sendiri tidak menyangka video nyanyian anak bongsu itu mendapat perhatian ramai hingga keluar negara. Ujang berkata Audrey memang gemar menyanyi dan Killing in the Name antara lagu sering didengarnya ketika berada di dalam kereta. Gandua Todia. Gandua Todia. Don't fight! Across the fight! Nano rebel! Dikasih the white! Gold defy! Across the fight! Nano rebel! Dikasih the white! Saudara, hanya kerana satu kesalahan bukan bermakna anda salah sampai selama-lamanya. Terus berbuat baik. Saya Salvinus Saribul.